Huraian berkenaan dengan Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu masih lagi berlangsung. Berkenaan dengan perkara ini, dalam satu riwayat, Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari bapanya bahawa pada satu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dan bertanya, "Wahai Bilal, apa sebabnya kamu mendahului diriku di syurga? Ketika petang semalam aku masuk ke syurga, aku mendengar bunyi tapak kakimu di depanku." Hazrat Bilal menjawab, "Bila saja aku mengumandangkan azan, kemudian aku solat 2 rakaat nafal, dan bila saja wudukku terbatal, maka aku terus berwuduk, dan aku beranggapan bahawa Allah Ta'ala telah mewajibkan ke atasku solat 2 rakaat. Atas perkara ini Rasulullah SAW bersabda, inilah penyebabnya." Dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahawa Yang Mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu solat subuh, "Bilal, beritahukanlah kepadaku amalan apa yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, kerana di syurga aku mendengar suara tapak kakimu di depanku." Hazrat Bilal berkata, "Menurutku, tidak ada amalan yang aku kerjakan yang paling aku harapkan pahalanya, melainkan aku berwuduk pada waktu malam atau siang, dan dengan wuduk itu, aku pasti melaksanakan solat sebanyak mana yang aku mampu kerjakan." Ini adalah riwayat Bukhari. Perkara ini bukanlah bermaksud Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu telah melebihi Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanyalah disebabkan kesucian dan ibadah-ibadah beliau yang tersembunyi. Allah Ta'ala telah menganugerahkan makam ini kepada beliau, bahawa beliau akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga sebagaimana di dunia beliau bersama-sama beliau. Sebagaimana telah disebutkan juga sebelum ini di dalam satu riwayat, bahawa pada hari Id, Hazrat Bilal memegang tombak dan berjalan di depan Hazrat Rasulullah SAW, dan kemudian memacakkan tombak ke arah kiblat, dan Hazrat Rasulullah SAW memimpin solat Id di situ. Walhasil di syurga pun Allah Ta'ala telah tegakkan kehormatan beliau ini disebabkan kesucian dan ibadat beliau, dan Rasulullah SAW melihat Hazrat Bilal bersama beliau SAW dalam sebuah kasyaf. Dalam satu riwayat dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku dibawa ke syurga pada waktu malam, aku mendengar suara tapak kaki. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, bunyi tapak kaki siapakah itu?' Jibril menjawab, 'Itu adalah Bilal.' Hazrat Abu Bakar mengatakan, Alangkah baiknya seandainya aku lahir dari perut ibunya Bilal, dan alangkah baiknya bapanya Bilal adalah bapaku, sehingga aku menjadi seperti Bilal." Betapa tingginya makam Hazrat Bilal yang pada satu ketika dulu pernah dianggap hina dan diseret di atas batu-batuan. Hazrat Abu Bakar menginginkan bahawa seandainya sahaja aku adalah Bilal. Dalam menjelaskan mengenai para sahabat di masa awal, Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bersabda di satu tempat bahawa Bilal bin Rawahah yang dulunya adalah merupakan hamba Habsyi kepada Umayyah bin Khalaf, setelah hijrah beliau diserahkan tugas untuk mengumandangkan azan di Madinah. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, beliau tidak lagi mengumandangkan azan. Akan tetapi ketika Syam ditaklukkan di masa kekhalifahan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pada satu kali atas permintaan Hazrat Umar, beliau kembali mengumandangkan azan, yang kerana azan beliau ini semua orang kembali ingat pada masa Rasulullah SAW. Pendek kata, beliau sendiri dan Hazrat Umar beserta pada sahabat lainnya yang ada pada waktu itu menangis teresak-esak. Hazrat Umar sangat mencintai Hazrat Bilal, sehingga ketika Hazrat Bilal wafat, Hazrat Umar bersabda, "Sekarang pemimpin orang-orang Islam telah berlalu." Ini adalah perkataan dari raja di masa itu mengenai seorang hamba Habsyi yang miskin. Pada satu kesempatan, Hazrat Khalifatul Masih Sani
berceramah kepada para wanita Ahmadi. Beliau bersabda, beliau mengutip ayat Al-Quran berikut, Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairu inda rabbika sawabun wa khairun amala. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairu inda rabbika sawabun wa khairun amala. Kemudian menyebutkan riwayat Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dalam menjelaskan dan mentafsirkan ayat ini. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahawa hanya ada satu perkara yang akan kekal abadi, dan itu adalah al-baqiyatus shalihat. Pekerjaan yang dilakukan demi Allah Ta'ala akan kekal abadi. Kemudian beliau bersabda, sekarang di manakah anak keturunan Hazrat Abu Hurairah? Di mana rumah beliau? Beliau tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai anak. Kita tidak tahu apakah beliau mempunyai anak ataukah tidak. Namun kita yang tidak pernah melihat anak keturunan beliau dan tempat kediaman beliau dan harta kekayaan beliau, ketika kita menyebutkan nama beliau, kita akan mengatakan Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda lagi, beberapa hari yang lalu ada seorang Arab datang. Dia mengatakan bahawa saya adalah keturunan dari Bilal, dan saya tidak tahu apakah dia berkata benar atau berbohong. Namun hati saya waktu itu menghendaki untuk melekat dengannya, kerana dia adalah keturunan dari seseorang yang mengumandangkan azan di Masjid Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita tidak mengetahui di manakah anak keturunan Hazrat Bilal. Kita juga tidak tahu apakah beliau mempunyai anak ataukah tidak. Jika ada di manakah rumah beliau. Kita tidak melihat harta kekayaan beliau, entah di mana harta kekayaan beliau. Namun dia yang telah mengumandangkan azan di Masjid Muhammad Rasulullah SAW, hingga sekarang dia tetap kekal abadi dan akan selalu kekal abadi. Dan inilah kebaikan-kebaikan yang akan sentiasa kekal abadi. Hazrat Bilal telah meriwayatkan sebanyak 44 hadis. Dalam Sahihain terdapat 4 riwayat. Dalam satu riwayat dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, syurga sangat berhasrat untuk bertemu dengan 3 orang, Ali, Ammar dan Bilal. Pada satu kali Hazrat Umar menerangkan tentang kelebihan-kelebihan Hazrat Abu Bakar. Sambil menerangkan kelebihan-kelebihan Hazrat Abu Bakar, beliau bersabda sambil menunjuk kepada Hazrat Bilal bahawa Bilal ini adalah pemimpin kita. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu sedang menerangkan kelebihan-kelebihan Hazrat Abu Bakar, dan di situ duduk Hazrat Bilal. Maka beliau menunjuk kepada Hazrat Bilal dan bersabda, Hazrat Bilal ini adalah pemimpin kita, dan beliau adalah salah satu kebaikan dari sekian banyaknya kebaikan Hazrat Abu Bakar, kerana Hazrat Abu Bakar telah membebaskan Hazrat Bilal dari penghambaan dengan membelinya. Diriwayatkan dari Ais bin Amr bahawa dalam satu perkumpulan yang terdiri dari Hazrat Salman, Hazrat Suhaib dan Hazrat Bilal, datanglah Abu Sufyan. Maka mereka mengatakan kepadanya, demi Allah, pedang-pedang Allah tidak terkena pada leher musuh Allah. Perawi mengatakan bahawa Abu Bakar berkata, apakah kamu mengatakan seperti itu mengenai seorang yang terhormat dan pemimpin Quraisy? Maka beliau datang ke hadapan Nabi SAW. Ketika Hazrat Abu Bakar mendengar mereka bercakap bahawa mereka tidak menuntut balas dengan cara yang betul terhadap Abu Sufyan, maka Hazrat Abu Bakar tidak menyukai hal ini dan bersabda bahawa apakah kamu mengatakan perkataan seperti itu mengenai seorang pemimpin Quraisy? Dan setelah itu beliau datang ke hadapan Rasulullah SAW dan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Atas hal ini Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, mungkin engkau telah membuat mereka marah. Jika engkau telah membuatkan mereka marah, maka sesungguhnya engkau telah membuat Tuhan engkau marah.
Mendengar hal ini, Hazrat Abu Bakar mendatangi mereka dan mengatakan, "Wahai saudaraku yang tercinta, aku telah membuatkan kamu marah." Hazrat Abu Bakar telah datang untuk mengadukan hal ini supaya Rasulullah SAW mencegah mereka dari mengatakan hal ini. Namun sebaliknya Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah membuat mereka marah." Dan lihatlah wujud Hazrat Abu Bakar, betapa tingginya makam beliau. Beliau segera kembali kepada para sahabat itu yang merupakan orang-orang yang miskin dan mengatakan kepada mereka bahawa, "Wahai saudaraku yang tercinta, aku telah membuat kamu marah." Mereka mengatakan, "Tidak, tidak. Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan ampunannya kepada anda, kerana tidak ada hal seperti itu. Anda tidak membuat kami marah." Diriwayatkan dari Hazrat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu bahawa saya bersama Yang Mulia Rasulullah SAW ketika beliau bermukim di Jairana yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Hazrat Bilal ada bersama beliau. Ada seorang Arab Badui datang ke hadapan Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Muhammad, apakah Tuhan tidak akan memenuhi Wahai Muhammad SAW, apakah Tuhan tidak akan memenuhi janji yang telah Tuhan berikan kepada saya?" Rasulullah SAW bersabda, "Khabar suka bagimu." Lalu orang Badui tadi mengatakan, "Tuhan telah berkali-kali mengatakan absyir kepada saya, yakni khabar suka bagimu." Lalu Rasulullah SAW menghadap ke arah Hazrat Abu Musa dan Hazrat Bilal seperti seseorang yang sedang marah dan tidak lagi menghadap ke orang Badui tersebut. Beliau SAW menghadap kepada keduanya dan bersabda, "Dia telah menolak khabar suka. Saya sedang memberikan khabar suka kepadanya, lalu ia menolaknya. Maka kamu berdua terimalah khabar suka ini." Kedua mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami menerimanya." Kemudian Rasulullah SAW meminta sebuah mangkuk yang di dalamnya berisi air. Dengan air itu beliau SAW mencuci kedua tangan dan wajah beliau dan berkumur-kumur dengannya. Kemudian bersabda, "Kamu berdua minumlah darinya dan tuangkan ke wajah dan dada kamu dan bersukacitalah." Lalu keduanya mengambil mangkuk tersebut dan melakukan sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka. Kemudian Hazrat Ummu Salma memanggil mereka dari balik pardah bahawa, "Tinggalkanlah sedikit dari apa yang ada dalam mangkuk kamu berdua untuk ibu kamu." Yakni tinggalkanlah juga untuk Hazrat Ummu Salma, yakni Ummul Mukminin. Lalu mereka berdua meninggalkan sedikit darinya untuk beliau. Hazrat Ali bin Abu Talib meriwayatkan bahawa Yang Mulia Nabi SAW bersabda, "Allah Ta'ala menganugerahkan 7 nakib kepada setiap Nabi. Dan kepadaku dianugerahkan 14 nakib, yakni 2 kali ganda." Kami bertanya, "Siapakah mereka?" Hazrat Ali berkata, "Aku, kedua anak lelakiku, dan Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, dan Hamzah, dan Abu Bakar, dan Umar, dan Musab bin Umair, dan Bilal, dan Salman, dan Mikdad, dan Abu Zar, dan Ammar, dan Abdullah bin Mas'ud." Diriwayatkan dari Hazrat Zaid bin Arqam bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Bilal adalah seorang insan yang sangat baik. Beliau adalah pemimpin daripada muazzin, dan yang mengikuti beliau hanyalah para muazzin. Dan pada hari kiamat orang-orang yang paling panjang lehernya adalah para muazzin." Diriwayatkan dari Hazrat Zaid bin Arqam bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Bilal adalah seorang insan yang sangat baik. Beliau adalah pemimpin pada syuhada dan muazzin. Dan pada hari kiamat orang yang paling panjang lehernya adalah Hazrat Bilal. yakni beliau akan mendapatkan makam yang sangat terhormat." Terdapat dalam satu riwayat bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Akan diberikan kepada Bilal salah satu dari unta-unta betina syurga dan dia akan menungganginya." Diriwayatkan dari isteri Hazrat Bilal bahawa Rasulullah SAW datang kepada saya dan mengucapkan salam. Beliau SAW bertanya, "Apakah Bilal ada di sini?" Saya menjawab, "Tidak ada." Rasulullah SAW bersabda, "Nampaknya kamu marah kepada Bilal." Saya mengatakan, "Beliau mencintai saya."
Dan beliau selalu berkata mengenai setiap perkara bahawa hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada isteri Hazrat Bilal bahawa apa yang disampaikan oleh Hazrat Bilal dariku kepadamu, sesungguhnya itu pasti benar. Dan Bilal tidak akan mengatakan hal yang salah kepadamu. Jadi janganlah kamu pernah marah kepada Bilal. Jika tidak, maka tidak ada amalanmu yang akan diterima selama kamu marah kepada Bilal. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, permisalan Bilal adalah seperti lebah madu yang menghisap sari-sari buah yang manis dan bunga yang pahit. Namun ketika menjadi madu, maka keseluruhannya menjadi manis. Isteri Hazrat Bilal meriwayatkan bahawa ketika Hazrat Bilal berbaring di tempat tidur, beliau biasa membaca doa berikut, Allahumma tajawaz an sayyati wa hazurni bil alati. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku dan maafkanlah kelemahan-kelemahanku. Hazrat Bilal meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Bilal, matilah dalam kemiskinan dan janganlah mati dalam kekayaan. Saya bertanya, bagaimanakah caranya supaya saya meninggal dalam kemiskinan dan tidak meninggal dalam kekayaan? Saya tidak faham akan hal ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, rezeki yang dianugerahkan kepadamu, janganlah engkau hanya menyimpannya, dan segala sesuatu yang diminta darimu, janganlah engkau menolaknya. Saya bertanya, ya Rasulullah, jika saya tidak dapat melakukan seperti itu, maka apa yang akan terjadi? Rasulullah SAW bersabda, inilah yang harus dilakukan. Jika tidak, maka api akan menjadi tempat tinggal. Yakni, janganlah menengking orang yang meminta, dan janganlah hanya terus mengumpulkan. Belanjakanlah juga. Membelanjakan pun adalah penting. Hazrat Bilal wafat pada masa kekhalifahan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pada 20 Hijrah di Damashq di Syria. Sebahagian berpendapat beliau wafat di Halab. Pada waktu itu Hazrat Bilal berusia lebih dari 60 tahun. Sebahagian orang berpendapat bahawa kewafatan Hazrat Bilal terjadi pada 18 Hijrah. Beliau dimakamkan di perkuburan Damsyik di Babus Saghir. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu dalam menerangkan martabat dan kedudukan Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, dari kutipan ini beberapa perkara telah disampaikan sebelumnya, tetapi dikarenakan rangkaian tema yang disampaikan, mungkin akan terdapat satu dua perkara yang sama seperti di awal-awal perbahasan. Hazrat Bilal adalah seorang Habsyi. Beliau tidak tahu bahasa Arab dan beliau bercakap bahasa Arab, dan ketika bercakap bahasa Arab banyak melakukan kesalahan. Misalnya orang Habsyah tidak boleh menyebut shin, sebaliknya mereka menyebut sin. Oleh kerana itu, ketika Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala mengumandangkan azan, beliau mengucapkan kata ashadu dengan perkataan asyhadu dengan perkataan asadu. Maka orang-orang Arab mentertawakan kerana dalam diri mereka terdapat kebanggaan atas kelebihan kaum mereka. Padahal mereka pun tidak dapat mengucapkan beberapa lafaz bahasa lain. Misalnya mereka tidak boleh mengatakan roti. Mereka mengucapkan roti dengan huruf ta, bukan huruf t. Dan mereka mengucapkan kata curi dengan juri. Mereka tidak boleh mengucapkan c. Mereka mengucapkannya j. Beliau radhiyallahu ta'ala bersabda, sebagaimana orang bukan Arab tidak dapat mengucapkan beberapa lafaz bahasa Arab, demikian juga orang-orang Arab pun tidak dapat mengucapkan beberapa lafaz bahasa lain. Namun dikarenakan kebanggaan akan kelebihan bangsa mereka telah membuat mereka tidak berfikir bahawa mereka pun tidak dapat mengucapkan beberapa lafaz bahasa lain. Ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang mentertawakan ucapan Hazrat Bilal ashadu, maka beliau SAW bersabda, kamu mentertawakan azan Bilal, padahal ketika dia azan, Allah Ta'ala merasa gembira di arasy-Nya. Dan Allah Ta'ala lebih menyukai ashadunya Bilal daripada ashadunya kamu semua. Bilal seorang Habsyi, dan pada zaman itu orang bangsa Habsyi biasanya dijadikan hamba sahaya. Bahkan
pada beberapa abad lalu, yakni abad yang tidak jauh dari kita, mereka masih dijadikan hamba sahaya. Bahkan sampai sekarang pun mereka jadikan hamba sahaya. Namun Rasulullah SAW tidaklah termasuk di antara orang-orang seperti itu yang menganggap mereka yang bukan dari kaumnya sebagai hina dan rendah. Dalam pandangan beliau SAW, semua bangsa adalah sama-sama makhluk Tuhan. Beliau juga mencintai orang Yunani dan juga orang Habsyi sebagaimana kepada orang Arab. Tidak ada bezanya. Beliau SAW pun mencintai orang Afrika sebagaimana kepada orang Arab dan juga orang Yunani. Inilah kecintaan yang telah menciptakan rasa cinta di dalam diri orang-orang bukan Arab kepada beliau SAW. Namun masih banyak orang Arab yang tidak memahaminya. Disebabkan oleh kecintaan Rasulullah SAW, inilah lahirlah kecintaan dalam diri orang-orang bukan Arab kepada Rasulullah SAW. Namun bagi orang-orang yang tidak memiliki firasat dan pemahaman akan hal ini, tidak dapat memahami rahsia kesetiaan dan kecintaan ini. Bagaimana kecintaan ini dapat timbul? Rasulullah SAW lahir di Mekah, lahir di kalangan bangsa Arab, yakni berasal dari kabilah Quraisy yang menganggap hina dan rendah kaum Arab lainnya. Kerana kabilah beliau adalah kabilah yang paling unggul. Apa kaitan beliau dengan orang Habsyi? Jika harus ada kaum atau kabilah yang mencintai beliau SAW, maka Banu Hashim lah yang seharusnya mencintai beliau. Jika harus ada yang mencintai beliau, maka kabilah Quraisy lah yang seharusnya mencintai beliau, atau orang-orang Arab. Kerana mereka adalah dari kaum yang sama dengan beliau. Untuk itu mereka pun seharusnya mencintai beliau. Adapun bangsa-bangsa lain yang pemerintahannya telah dihancurkan oleh lashkar beliau SAW, yang kejayaan kaumnya telah dimusnahkan oleh Kesultanan Islam, bagaimana boleh timbul rasa cinta dalam diri mereka kepada Rasulullah SAW? Yakni telah terjadi peperangan antara lashkar Islam dengan bangsa lain, dan bangsa lain mengalami kekalahan sehingga tamatlah pemerintahan mereka. Namun meskipun demikian, telah lahir rasa cinta dalam diri mereka kepada Rasulullah SAW. Bagaimana rasa cinta itu dapat tercipta? Sepatutnya mereka memusuhi beliau SAW. Tetapi apakah kenyataan yang terjadi? Untuk itu, kita terlebih dahulu mengkaji kecintaan kaum Nabi Isa alaihissalam kepada junjungannya. Ketika beliau alaihissalam ditangkap, yakni ketika Isa al-Masih ditangkap, dan khawari beliau, Petrus, yang merupakan sahabat khusus beliau yang beliau juga tetapkan sebagai khalifah setelah beliau, polis merasa curiga dan berkata kepada beliau, "Mengapa kamu mengikuti di belakang dia? Jangan-jangan kamu juga bersama-sama dia?" Sambil merasa takut, dengan spontan dia menjawab, "Aku bukanlah muridnya dan aku melaknatnya." Bukan hanya ingkar saja, malah melaknatnya juga. Tidak diragukan lagi bahawa hawari beliau alaihissalam tentu mencintai beliau. Di kemudian hari pun Petrus digantung di tiang salib di Rom, dan dia menerima kematian dengan penuh keberanian dan juga tidak mengingkari kecintaan dan keitaatannya kepada Hazrat Isa alaihissalam. Tetapi ketika Hazrat Isa dipaku di tiang salib, waktu itu keimanannya tidak kuat. Dia merasa gentar dengan ancaman beberapa tamparan. Namun di kemudian hari dia menerima hukuman salib dengan hati yang gembira. Walhasil, ini merupakan satu pemandangan rasa cinta yang dizahirkan oleh kaum Nabi Isa kepada beliau alaihissalam. Adapun jika dibandingkan dengan kaum Nabi Isa, kita saksikan para hamba sahaya yang beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian sedemikian rupa menampilkan kesetiaan yang tinggi kepada beliau. Bilal yang merupakan hamba sahaya dari Habsyah, kita melihat kecintaan Rasulullah SAW kepada beliau. Dan kita saksikan bagaimana hal itu sangat berpengaruh besar kepada Hazrat Bilal. Sebahagian orang secara zahir memiliki kecintaan yang dalam kepada kekasihnya. Namun pada hakikatnya, kecintaannya itu terbatas dalam satu ruang lingkup. Kita harus melihat bahawa disebabkan oleh kedudukannya sebagai hamba sahaya dari Habsyah, tidak hanya kabilah Quraisy, bahkan bangsa Arab pun membenci beliau, iaitu Hazrat Bilal. Namun apakah rasa cinta yang dizahirkan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal itu
disebabkan oleh rasa simpati yang sifatnya umum, ataukah merupakan penzahiran rasa cinta yang hakiki? Apakah kecintaan itu sifatnya sekadar mempamerkan ataukah kecintaan yang hakiki? Yang dapat memahami hal itu adalah Hazrat Bilal sendiri, bukan kita. Jika ingin menganalisanya, kita harus pergi kepada Hazrat Bilal, kerana beliaulah yang dapat memahami hal itu dengan benar. Kejadian tersebut telah berlalu 13 abad yang lalu. Analisa apakah yang dapat kita buat untuk mengetahui apa yang Bilal fahami berkenaan penzahiran rasa cinta yang hakiki Rasulullah SAW kepada beliau? Yang menjadi pertanyaannya di sini bukanlah apa yang difahami oleh aku. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah orang-orang yang hidup seabad sebelum kita. Yang menjadi pertanyaan di sini bukanlah apa yang difahami oleh orang-orang yang hidup seabad lagi sebelum mereka. Bukan juga apa yang difahami oleh para sahabat sendiri. Melainkan yang menjadi pertanyaan adalah kalimat yang singkat ini yang perlu untuk diperhatikan. Tinggalkanlah tentang apa yang difahami oleh orang lain. Bukan juga apa yang difahami oleh sahabat-sahabat, orang-orang di zaman Rasulullah SAW. Melainkan yang harus kita lihat adalah apa yang difahami oleh Bilal sendiri. Untuk melihat itu, ada kalimat singkat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang sebelumnya sudah disampaikan, yakni Rasul berkata kepada orang-orang yang mentertawakan, apakah kamu mentertawakan ucapan ashadunya Bilal? Padahal Allah Ta'ala merasa gembira di atas arasy-Nya ketika mendengarkan azannya Bilal. Dia lebih menghargai ucapan ashadunya Bilal daripada ashadunya kamu semua. Apakah ucapan Rasulullah SAW tersebut hanya untuk menggembirakan Bilal? Apakah itu kecintaan yang sifatnya sementara? Ataukah bentuk kecintaan yang sangat mendalam? Apakah beliau SAW mengucapkan itu untuk membantah ejekan mereka ataukah merupakan penzahiran kecintaan yang dalam? Yang harus diperhatikan apa yang difahami Bilal dari ucapan itu. Apa yang disimpulkan oleh Bilal dari ucapan itu. Yakni Hazrat Bilal mengatakan di dalam hatinya, walaupun aku adalah bukan Arab dan berasal dari bangsa yang dianggap rendah dan biasa dijadikan hamba saya, namun dalam diri Rasulullah SAW terdapat kecintaan yang dalam kepadaku. Bilal memahami bahawa walaupun aku adalah bukan Arab dan berasal dari kaum yang biasa dijadikan hamba saya, namun Rasulullah SAW tetap mencintaiku, mengasihiku. Ketika kita berundur sedikit ke beberapa masa sebelum kejadian tersebut, inilah orang yang mengatakan bahawa mamatillahi lillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan Rasulullah SAW, mamatillahi rabbil alamin, bahawa kematianku juga adalah untuk Allah yang Rabbul Alamin. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, berdirilah pemerintahan baru. Datanglah orang-orang baru. Terjadi perubahan-perubahan baru. Zaman berlalu, berdiri pemerintahan baru, terjadi banyak perubahan. Sebahagian sahabat ada yang pergi keluar dari Arab yang jaraknya ratusan batu. Di antara sahabat itu salah satunya adalah Bilal. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, Hazrat Bilal pergi ke Syam dan tiba di Damsyik. Pada satu hari, orang-orang berkumpul di Damsyik. Hazrat Bilal pun ada di sana. Mereka berkata, di masa Rasulullah SAW, Bilal biasa mengumandangkan azan. Kami pun menginginkan supaya Bilal mengumandangkan azan. Namun Hazrat Bilal menolaknya dengan berkata, tidak, saya tidak dapat melaungkan azan. Bilal berkata, setelah kewafatan Rasulullah SAW, saya tidak akan melaungkan azan. Kerana bila saja saya berkeinginan untuk mengumandangkan azan, akan teringatlah saya zaman Rasulullah SAW yang penuh berberkat di depan saya. Hal itu membuat saya beremosi dalam kesedihan. Sebab itulah aku tidak dapat mengumandangkan azan. Hal ini di luar kawalan saya. Secara kebetulan pada saat itu Hazrat Umar juga berkunjung ke Damsyik atas tugas-tugas tertentu. Lalu orang-orang menyampaikan permohonan mereka kepada Hazrat Umar supaya memerintahkan Hazrat Bilal untuk mengumandangkan azan. Kerana di antara kami ada juga mereka yang telah pernah melihat Rasulullah SAW
dan telinga kami sangat menginginkan untuk mendengarkan azan Hazrat Bilal supaya zaman itu, yakni zaman Rasulullah SAW, nampak jelas di hadapan kami. Kami teringat dengan azan Hazrat Bilal. Kami berkeinginan supaya secara nyatanya sekali lagi dapat mendengarkan azan Hazrat Bilal supaya zaman itu dapat nampak jelas kepada kami. Dan di antara kami juga ada yang tidak melihat zaman Rasulullah SAW dan hanya mendengarkan perkara-perkara itu sahaja. Saat itu ada juga orang yang berkeinginan untuk mendengar azan orang yang azannya biasa didengar oleh Rasulullah SAW dan disukai juga oleh beliau. Hazrat Umar memanggil Hazrat Bilal dan bersabda, orang-orang berkeinginan supaya Tuhan melaungkan azan. Hazrat Bilal berkata, Tuhan adalah khalifah waqt. Merupakan keinginan Tuhan, maka saya akan kumandangkan azan. Tapi saya beritahukan juga bahawa hati saya tidak dapat dikawal. Lalu Hazrat Bilal berdiri dan mengumandangkan azan dengan suara yang lantang, dengan gaya sama seperti yang biasa beliau lakukan pada zaman Rasulullah SAW. Teringat dengan zaman Rasulullah SAW, pada sahabat Rasulullah SAW yang merupakan penduduk Arab, ketika mendengar azan tersebut mengalirlah air mata mereka. Bahkan sebahagiannya ada yang teresak-esak. Hazrat Bilal terus melanjutkan azannya, sedangkan orang-orang mendengar dengan penuh keharuan kerana teringat dengan zaman Rasulullah SAW. Namun Hazrat Bilal yang berbangsa Habsyi dan biasa berkhidmat kepada orang Arab yang tidak memiliki hubungan darah dengan bangsa Arab dan tidak juga berhubungan persaudaraan. Kita harus melihat betapa hal ini berpengaruh pada hati beliau. Inilah pengaruhnya tadi terhadap orang-orang Arab yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Mereka menjadi teringat dengan zaman Rasulullah SAW. Sedangkan yang tidak sezaman dengan Rasulullah SAW, mereka pun diliputi keharuan kerananya. Mereka terharu melihat satu sama lain setelah melihat satu sama lain. Tetapi Hazrat Bilal yang bukan Arab, seorang bekas hamba sahaya, bagaimana pengaruh azan tersebut kepada beliau? Dikatakan bahawa setelah Hazrat Bilal menyelesaikan azan tersebut, beliau pingsan dan beberapa minit kemudian beliau wafat. Inilah kesaksian seorang bukan Arab atas pernyataan Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa tidak ada bezanya antara Arab dan bukan Arab. Ini merupakan kesaksian yang paling besar. Ini merupakan kecintaan dan kasih sayang yang diperlihatkan oleh orang-orang bukan Arab dengan perantaraan beliau. Inilah kesaksian yang benar dan nyata akan pernyataan Rasulullah SAW bahawa antara Arab dan bukan Arab tidak terdapat perbezaan. Inilah manifestasinya. Inilah kesaksian orang-orang bukan Arab yang telah mendengarkan suara beliau SAW yang penuh dengan kecintaan dan pengaruhnya yang mereka saksikan. Ia telah membuatkan mereka yakin bahawa kaumnya sendiri tidak dapat memberikan kecintaan seperti yang telah dizahirkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Inilah Sayyidina Bilal kita yang telah menzahirkan kecintaan dan kesetiaan kepada junjungannya dan menyemaikan tauhid Allah Ta'ala dalam hatinya dan kemudian menampilkan contoh amalan yang menjadi suri teladan bagi kita. Bagi kita adalah merupakan contoh yang suci, begitu juga contoh kecintaan yang Rasulullah SAW tampilkan kepada hamba tersebut yang tandingannya tidak mungkin ada di dunia ini. Dan inilah hal yang dapat menciptakan suasana kecintaan dan kasih sayang pada masa ini, dapat menciptakan persaudaraan dan dapat memutuskan rantai perhambaan. Oleh itu, pada hari ini pun, inilah yang merupakan sumber najat keselamatan bagi kita, yakni dengan menegakkan tauhid dan mengamalkan teladan suci Rasul dari bangsa Arab tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengamalkannya. Berkenaan dengan Hazrat Bilal berakhir hari ini sampai di sini. Saat ini saya akan sampaikan juga mengenai beberapa almarhum dan akan saya pimpin solat jenazah mereka. Pertama di antaranya adalah Tuan Maulana Talib Yaqub Sahib bin Taib Yaqub Sahib, Mubalik Trinidad dan Tobago. Beliau wafat pada 8 September
pada usia 63 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak kecil lagi, beliau sudah cenderung pada agama. Beliau dari Trinidad. Sejak kecil beliau sangat cintakan solat 5 waktu, tilawat Al-Quran dan menelaah buku-buku Islam. Setelah lulus pendidikan awal, beliau mendapatkan pekerjaan di British Insurance. Setelah lulus O-Level pada 13 Januari 1979, beliau mewakafkan diri mendaftar ke Jamiah Ahmadiyah Rabwah. Beliau mendapat kelulusan syahid pada tahun 1989. Pada tahun 1987, beliau bernikah dengan Puan Syahidah Syahin binti Mirza Munawar Ahmad Syahib Darwish dan mantan Naib Nazir Ala Qadian. Isteri beliau adalah cucu dari sahabat Hazrat Masih Maud SAW, Hazrat Bayi Mirza Barkat Ali Sahib. Setelah lulus Jamiah, penugasan pertama beliau di Kepulauan Afrika. Beliau mendapat taufik berkhidmat di sana selama 3 tahun dari tahun 1989 hingga 1992. Beliau juga mendapat kesempatan untuk berkhidmat sebagai mubalik di Jemaat Guyana dari tahun 1993-97. Dari sana beliau ditugaskan di Ghana di region Kohori 2 dan Kumasi. Beliau mendapat taufik berkhidmat dari tahun 97 hingga 2004. Ketika itu beliau sakit kuat dan setelah sembuh beliau ditugaskan di Trinidad, lalu berkhidmat di Jemaat Freeport sampai akhir hayat beliau. Selain berkhidmat di berbagai negara, beliau pun menyampaikan ajaran Islam melalui ilmu dan pengalaman. Beliau memiliki ikatan peribadi dengan setiap anggota jemaat. Kemanapun beliau ditugaskan, beliau memiliki ikatan yang khas dengan para anggota jemaat. Anggota pun menaruh rasa cinta kepada beliau. Sejak beberapa tahun yang lalu, beliau mengalami sakit buah pinggang dan perlu melakukan cuci darah 3 kali seminggu di rumah di hospital. Namun meskipun demikian, beliau tidak membiarkan hal itu menjadi penghalang bagi program jemaat. Beliau memiliki ketakwaan yang tinggi, rendah diri, peramah, penyabar, taat, lembut, peramah terhadap setiap orang. Selain solat 5 waktu, beliau dawam solat tahajud, tilawat Al-Quran. Sebelum tidur, kebiasaan beliau melakukan 8 rakaat solat nafal. Beliau disiplin dalam menegakkan tradisi jemaat. Beliau pun menasihatkan semua kebaikan itu kepada keluarga beliau. Beliau sangat dicintai oleh anggota keluarga. Selain isteri, beliau meninggalkan seorang anak lelaki, Nasir Yaakob, dan 2 anak perempuan, Aminah Yaakob dan Adila Yaakob. Beliau memiliki 2 saudara lelaki dan 3 saudara perempuan. Sebahagiannya berada di Trinidad dan Australia. Kakak ipar beliau, Helen Yaakob, menceritakan, saya biat 30 tahun yang lalu. Maulana Sahib ketika datang ke Trinidad, setiap waktu mengajarkan ilmu-ilmu agama yang baru kepada saya dengan penuh kasih sayang. Kerana itulah timbul semangat dalam diri saya untuk mempelajari ilmu agama. Beliau sangat bahagia dengan itu, dan disebabkan hal itu, dengan kurnia Allah Ta'ala, anak lelaki saya, Taib Yaakob, beriradah untuk menjadi mubalik, dan sekarang ini beliau sedang belajar di tingkat 2 di Jamiah Ahmadiyah Kanada. Ketika beliau sakit, ada seorang doktor wanita yang menceritakan bahawa almarhum memiliki akhlak yang tinggi. Setiap doktor dan nurse yang merawat beliau sangat terkesan dengan akhlak beliau. Jika hospital mengalami kekurangan tempat dan ada pesakit baru, beliau sendiri berdiri dan memberikan tempatnya kepada orang lain. Beliau merupakan contoh bagi pesakit, doktor dan juga orang-orang. Mubalik in charge Trinidad dan Tobago menulis, beliau memiliki keistimewaan dengan sifat-sifat seorang murabi dan mubalik dalam corak yang hakiki. Beliau sentiasa paling depan dalam keitaatan kepada khilafat, patuh terhadap setiap perintah atasan atau tugas apapun yang ditugaskan kepada beliau. Beliau berusaha penuh untuk melaksanakannya. Beliau sangat mencintai Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, Masih Maud SAW.
Beliau dawam melaksanakan tilawat Al-Quran dan solat tahajud. Mubalik Trinadat Kasid Waraj Sahib menceritakan, ketika saya ditugaskan di Trinadat, waktu itu kesihatan Maulana Sahib lemah dan sudah lanjut usia. Yang bercerita ini adalah pemuda yang baru lulus Jamiah Kanada beberapa tahun lalu. Almarhum menempuh perjalanan 50 minit bersama dengan isteri dan anaknya untuk menemui saya. Dan beliau memperlakukan saya dengan penuh kasih sayang. Beliau secara teratur 2 atau 3 hari sekali mengirimkan pesan singkat atau menelefon untuk menanyakan khabar saya. Kerana saya masih baru bertugas di sana, mungkin saya memerlukan sesuatu. Almarhum juga memberikan nasihat. Almarhum selalu melayan orang dewasa dan muda dengan penuh kasih sayang. Beliau selalu menasihatkan untuk menjalin hubungan dengan khalifah dan juga menasihatkan untuk memohon doa kepada khalifah. Anak perempuan beliau pun menulis, almarhum selalu mengatakan kepada saya sebelum ujian dan sebelum menghadapi tugas apapun, mohonkanlah doa kepada khalifah. Ada seorang Ahmadi di sana, Munir Ibrahim, berkata, ketika kami pergi ke satu tempat untuk bertablik, almarhum Maulana selalu hadir lalu membagi tugas untuk tablik. Ada yang ditugaskan ke utara, ada juga yang ke selatan, dengan tujuan supaya sebanyak-banyaknya orang dapat ditablighi tentang Jemaat Ahmadiyah. Beliau merupakan orang yang peramah. Begitu juga orang yang bertugas dengan beliau, para mubalik, pemuda dan orang lainnya, memberikan kesaksian yang sama, yakni jika ada orang yang melakukan tugas walaupun pekerjaan itu kecil untuk kemajuan jemaat dan untuk tabligh, beliau akan membuat mereka gembira dan memberi mereka semangat. Setiap orang yang menulis mengatakan bahawa setiap saat beliau selalu mengukir senyuman. Beliau selalu mendamaikan perselisihan. Ketika waktu belajar pun, jika ada perselisihan di antara kawan beliau, almarhum selalu mendamaikannya dan mengatakan bahawa seorang Ahmadi janganlah memiliki dendam pada saudaranya. Saya pun selalu mendapati beliau selalu tersenyum. Beliau pun memiliki jalinan kesetiaan yang luar biasa terhadap khilafat. Seperti yang telah saya katakan, anak-anak beliau pun mengatakan bahawa bapa selalu berkata, jalinlah hubungan dan biasakan menulis surat kepada khilafat. Seorang mubayin baru, Narish Sahib, menulis, dahulu saya selalu masuk ke berbagai masjid ghair untuk mencari Islam hakiki. Ketika saya berjumpa dengan Maulana Talib, sebelum mendengar penyampaian dalil dari beliau, waktu itu juga ianya sudah mula memberikan pengaruh yang baik di fikiran saya. Dan kerana itulah saya baiat. Walhasil, Talib Yaakob Sahib memenuhi tuntutan wakaf dengan hati yang terbuka. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau selalu mengatakan, ke mana pun ditugaskan oleh khalifah, kita harus taat, kita harus bekerja. Jika uzur memerintahkan saya untuk tugas di Pakistan dan tidak kembali ke tanah air, kita harus siap. Maka kenyataannya pun, untuk persiapan tersebut, ketika tinggal di Pakistan, almarhum berusaha untuk mempelajari bahasa Punjabi. Yakni jika satu masa beliau ditugaskan di sini, maka beliau dapat berhubungan dengan penduduk di sana. Dengan begitu, beliau terus mempelajari bahasa Punjabi. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan rahmatnya kepada beliau dan meninggikan darjat beliau. Begitu juga semoga Allah Ta'ala melindungi anak dan isteri beliau dan mereka diberikan taufik untuk dapat melanjutkan segala kebaikan almarhum. Jenazah kedua adalah Tuan Engineer Iftikhar Ali Quraisy, pernah memegang jawatan sebagai Wakilul Mal Salis dan Naib Sadar Majlis Tarikh Jadid juga. Allah Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada beliau. Beliau wafat 3 Jun di usia 99 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapa beliau bernama Mumtaz Ali Quraisy Sahib. Beliau bekerja sebagai doktor haiwan. Beliau lahir di Meerut, India. Beliau mendapat pendidikan secondary school dan sekolah tinggi di Meerut. Setelah itu beliau masuk ke Thompson Engineering College yang sekarang telah menjadi universiti di sana pada tahun 1944. Beliau menyelesaikan pendidikan dalam civil engineering. Pada masa belajarlah beliau mendapatkan taufik untuk baiat ke dalam jemaat. Bapa beliau waktu itu bukan Ahmadi. Meskipun demikian, almarhum sendiri menelaah buku-buku Hazrat Masih Maud AS dan setelah meneliti, beliau mendapatkan taufik untuk baiat masuk ke dalam jemaat. Tabligh jemaat sampai kepada bapa beliau melalui pakcik beliau, Mukhtar Quraisy Sahib. Iftikhar Quraisy Sahib
pernah tinggal di rumah datuk beliau. Iftikhar Qureshi Sahib pernah tinggal di rumah datuk beliau, Turab Ali Sahib, yang mana kebanyakan untuk urusan pendidikan. Waktu itu Turab Ali Sahib belum menjadi Ahmadi, namun Iftikhar Ali Sahib, Mukhtar Qureshi Sahib dan bapa beliau sering tinggal di rumah datuk Iftikhar Ali Sahib di Sarabah, Meerut. Qureshi Iftikhar Ali Sahib mendapatkan literature jemaat dengan perantaraan beliau ini. Jemaat Delhi juga selalu menerbitkan pamflet-pamflet nipis. Iftikhar Ali Sahib juga sering mendapatkan pamflet tersebut untuk ditelaah. Beliau membacanya sepanjang perjalanan lalu memberikannya kepada ayahanda beliau. Ketika Iftikhar Ali Sahib mendaftar di Thomson College, pakcik beliau Mukhtar Qureshi Sahib sering mengirimkan surat yang berisi pesan tabligh secara teratur kepada beliau. Iftikhar Ali Sahib juga selalu memberikan jawapannya. Pada masa itu pun beliau mendapatkan kesempatan untuk tahajud dan banyak berdoa. Namun hati diliputi oleh kegelisahan dan rasa khawatir. Keadaan tersebut pernah beliau sampaikan kepada Hazrat Khalifatul Masih Sani dan menyampaikan pertanyaan juga. Huzur juga menulis jawapannya dengan bersabda, "Pertanyaan anda singkat namun sangat padat, akan sulit jika saya jawab dalam bentuk surat. Silakan tuan baca saja buku karya saya." Lalu Mukhtar Sahib mendapatkan buku tersebut dari pakcik beliau dan membacanya. Semakin banyak beliau membaca buku tersebut, semakin banyak jawapan yang diperolehi darinya. Pendek kata, pada bulan November 1941 beliau melakukan baiat melalui surat. Pada tahun 1942 beliau hadir di Jalsa Qadian. Beliau sangat terkesan setelah menyaksikan suasana di Qadian. Beliau mendengar pidato Hazrat Khalifatul Masih Sani dengan penuh ketelitian dan mendapatkan taufik untuk baiat di tangan Hazrat Khalifatul Masih As-Sani. Beliau biasa menghadiri Jalsa Salana Qadian setiap tahun. Beliau juga mendapatkan kesempatan untuk mulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih Sani. Beliau sampaikan pertanyaan yang ada di fikiran beliau kepada huzur, lalu menjawabkan jawapannya. Beliau balik dengan membawa keimanan dan keyakinan yang semakin mantap. Beliau mula bekerja di pejabat kerajaan di India. Beliau terus bekerja di sana hingga berdirinya Pakistan. Pada tahun 1951 beliau hijrah lalu bekerja di Pakistan di bahagian audit. Ketika bekerja di kerajaan, beliau mendapatkan tugas di berbagai bandar. Beliau bekerja dengan penuh kejujuran. Sejak dari mula junior engineer, akhirnya beliau semakin meningkat menjadi chief engineer. Bahkan pada satu ketika beliau diangkat sebagai sekretaris pemerintah Punjab untuk satu masa yang pendek. Beliau mengalami kemajuan dalam karier beliau hingga menjadi sekretari. Beliau mendapatkan taufik menghidmati negaranya Pakistan dengan memegang jawatan-jawatan yang terhormat dan terpandang. Beliau pencen pada tahun 1983. Setelah itu beliau mewakafkan diri. Namun pada tahun 1980 ketika Hazrat Khalifatul Masih Salis radhiyallahu ta'ala anhu kembali ke Rabwah dari lawatannya ke Spanyol, waktu itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendirikan International Association of Ahmadiyya Architect dan Engineer. Maka Iftikhar Ali Qureshi Sahib dilantik sebagai chairman pertama. Waktu itu beliau memegang jawatan chairman. Kemudian beliau pencen. Dan setelah pencen, beliau telah mempersembahkan diri beliau untuk wakaf zindagi. Hazrat Khalifatul Masih Salis menerima wakaf beliau. Pada tahun 1983 beliau mendapat tanggungjawab sebagai Wakilul Mal Salis Tariq Jadid. Dari tahun 1980 ketika pertama kali beliau dipilih menjadi chairman. Sebelumnya beliau dilantik. Kemudian setelah itu beliau selalu terpilih di jawatannya itu. Dan sekitar 25 tahun beliau terus menjadi markazi chairman association itu. Dan pada zaman Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala juga beliau mendapat taufik untuk melaksanakan banyak tanggungjawab. Beliau mendapat kesempatan untuk membangun bangunan-bangunan, Baitul Ham Quarters dan juga pembangunan jemaat di Rabwah. Beliau ketua Departemen Takmirat. Beliau dilantik sebagai chairman berbagai projek seperti projek pembangunan Fazli Umar Hospital, Jamiah Ahmadiyah Khilafat Library dan lain-lain. Beliau juga mendapat taufik berkhidmat sebagai Direktur Fazli Umar Foundation. Pada tahun 2007, saya melantik beliau sebagai Naib Sadar Tariq Jadid. Beliau berkhidmat dengan penuh tanggungjawab, tekun dan kerja keras.
Beliau melihat 4 masa khilafat dan di setiap zaman kekhalifahan itu beliau adalah seorang yang selalu taat dan mencintai khilafat. Beliau seorang yang pendiam, hanya sibuk dengan pekerjaannya. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai wakfi zindagi selama 36 tahun. Beliau bekerja tanpa jemu. Saya juga pernah bekerja bersama beliau. Allah Ta'ala mengurniakan beliau 2 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Seorang anak lelaki beliau arkitek, seorang anak perempuan adalah lady doktor. Semoga Allah Ta'ala menyayangi dan mengampuni beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah ketiga adalah Razia Sultanah Sahibah yang merupakan isteri Hakim Maulwi Khurshid Ahmad Sahib. Beliau wafat pada umur 81 tahun. Almarhumah adalah anak perempuan dari sahabat Hazrat Masih Maud SAW, Sheikhullah Bakhshi Sahib. Sejak dari muda lagi beliau sudah tekun solat dan puasa. Beliau menjalani seluruh hidupnya dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Beliau berkhidmat tamu. Suami beliau Muhtaram Hakim Maulwi Khurshid Ahmad Sahib dulu berkhidmat sebagai sadar umumi. Pada masa itu rumah beliau menjadi tempat acara-acara jemaat dan mesyuarat dan beliaulah yang mengkhidmati tamu. Mukarram Maulwi Sahib juga mendapat taufik sebagai Asirani Rahimahullah selama 2,5 tahun pada tahun 1984. Pada masa ini pun almarhumah menjalani hidup tanpa suami dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bahkan tidak sampai di situ saja. Setiap hari beliau memasak makanan untuk beberapa orang dan dikirim ke penjara dan melakukan kebaikan dengan senyap-senyap. Almarhum membiayai pernikahan dan juga membela banyak anak-anak miskin. Setiap orang menzahirkan kesannya tentang beliau bahawa almarhumah adalah seorang yang sangat penyayang. Almarhumah adalah musia dari antara keluarga yang meninggalkan seorang anak perempuan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan menyayangi beliau. Jenazah berikutnya adalah Mukarram Muhammad Tahir Ahmad Sahib, anak dari Muhammad Mansur Ahmad Sahib, Naib Nazir Baitul Mal Qadian. Beliau wafat pada umur 57 tahun pada 28 Mei di Nur Hospital Qadian setelah menderita penyakit kanser hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum berasal dari Hyderabad setelah lulus dari Jamiah Ahmadiyah Qadian dari tahun 1989 sampai akhir hayat Mei 2020. Beliau berkhidmat di berbagai departmen. Beliau mendapatkan kesempatan menghabiskan seluruh masa perkhidmatannya di bahagian mal. Almarhum mendapat taufik berkhidmat selama 7 tahun di Baitul Mal Ahmad, 9 tahun di Nazamat Mal Waqfi Jadid, Inspektor Baitul Mal, kemudian Naib Nazir Mal Waqfi Jadid 3 tahun, Nazir Mal Waqfi Jadid 8 tahun dan Naib Nazir Baitul Mal 2 tahun. Almarhum seorang perkhidmat yang sangat mukhlis, sederhana, bersahabat dan bersimpati. Almarhum banyak melakukan kunjungan di India dan memberi nasihat tentang mali nizam pada anggota jemaat dan mengikut sertakan mereka di dalamnya. Dengan kurnia Allah Ta'ala, berkat kunjungan-kunjungan itu dan usaha-usaha almarhum, ada banyak peningkatan dalam bajet keuangan Waqfi Jadid. Almarhum seorang musi dari antara keluarga yang ditinggalkan. Selain orang tua yang sudah lebih lemah, ada isteri dan 2 anak lelaki. Almarhum adalah menantu paling tua Maulana Muhammad Karim Sahib, Sadar Qazi Bord Qadian dan sepupu kepada Maulana Muhammad Inam Ghori Sahib, Nazir Ala Qadian. Ada seorang saudara beliau yang membalik di Qadian. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan menyayangi beliau dan melindungi anak-anak beliau. Jenazah selanjutnya adalah Azizam Akil Ahmad bin Mirza Khalil Ahmad Beg Sahib, pensyarah Jamiah International Ghana. Akil Ahmad sedang pergi ke Pakistan di mana dia disahkan menderita York shock tumor dan setelah sakit tak lama dia wafat dengan takdir ilahi ketika berumur 13 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum sejak dari kecil lagi sudah tekun solat berjemaah, menyayangi yang kecil, seorang anak yang sangat soleh dan patuh. Almarhum mendapat taufik menghafal 6 juz Quran di Madrasatul Hifz Ghana. Dari antara keluarga yang ditinggalkan selain kedua orang tua, ada 2 saudara perempuan, Aziza Adila dan Aziza Shakila, yang kedua-duanya merupakan anak Wafinau. Ayah almarhum Mirza Khalil Beg Sahib mendapat taufik berkhidmat di Jamiah International Ghana.
Ustaz Jamia satu lagi, Nasir Ahmad Sahib menulis bahawa Akil Ahmad adalah seorang yang memiliki kepribadian yang sangat baik, yang sangat disukai setiap orang. Wajahnya yang suka tersenyum dan bahagia akan selalu dikenang. Anak yang sangat masum dan patuh. Almarhum rajin solat berjemaah dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Quran. Di samping pelajaran, kebiasaan almarhum juga menghafal Quran Karim selama beberapa tahun terakhir. Almarhum setelah solat maghrib, setelah makan malam selalu pergi ke masjid dan mengulangi pelajarannya. Setelah menyelesaikan pekerjaan sekolah, almarhum selalu menghafal beberapa bahagian Quran Syarif lalu tidur. Almarhum selalu berkata bahawa setelah besar nanti saya akan menjadi mubalik dan berkhidmat kepada jemaat. Semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat almarhum dan memberi taufik pada kedua orang tua dan adik-beradik ini untuk tabah dalam menghadapi cubaan ini. Sekarang ini jenazah hadir tidak ada dibawa ke sini. Banyak sekali yang memohon supaya nama jenazah disebutkan. Nama-nama jenazah juga tidak dapat semuanya disebutkan dalam solat Jumaat kerana itu memerlukan banyak waktu. Dan kalau saya sebutkan semua maka akan mengambil masa yang banyak. Itulah sebabnya saya hanya membacakan beberapa nama sahaja. Pada umumnya banyak sekali permohonan yang masuk, tapi saya sampaikan tanpa menyebutkan semua nama mereka, bahawa siapapun jenazah yang saya solatkan di sini, mereka juga termasuk dalamnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan menyayangi semua almarhum. Dan orang-orang yang menulis permohonan supaya jenazah keluarga ini disolatkan, semoga Allah Ta'ala memberi kesabaran dan ketabahan pada seluruh keluarga yang ditinggalkan dan diberikan taufik untuk melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi saya akan melaksanakan jenazah gaib untuk semuanya, insya-Allah.